Assalamualaikum. Hari ini cikgu akan mengajar pengajian perniagaan tingkatan 6 semester 2 iaitu dari bab kemahiran komunikasi. Okey. Jadi hari ini kita akan fokus kepada subtajuk kemahiran komunikasi iaitu halangan komunikasi. Jadi dalam tajuk ini, calon seharusnya dapat menerangkan halangan-halangan komunikasi seperti fizikal, psikologikal, sosiologikal dan semantik. Okay. Halangan komunikasi. Maksud halangan komunikasi merupakan gangguan terhadap komunikasi yang menyebab berlakunya komunikasi tidak berkesan. Dan halangan komunikasi boleh kita bahagikan kepada dua, iaitu halangan dalaman yang merujuk kepada halangan atau gangguan yang timbul daripada diri penerima maklumat. Dan halangan luaran merujuk kepada halangan yang berada di luar kawalan penerima maklumat. Okay. Jadi halangan komunikasi seperti di dalam silibus yang cikgu bacakan tadi, di dalam objektif tadi ada 3, itu halangan fizikal, halangan psikologikal, halangan sosiologikal dan halangan semantik. Okey, jadi kita terus melihat apakah maksud bagi keempat-empat halangan ini. Okey, halangan fizikal ialah sebarang gangguan fizikal yang wujud secara terus dan nyata dalam proses komunikasi akan memberi kesan kepada keberkesanan komunikasi. Gangguan fizikal yang secara terus dan nyata. Okay. Jadi contoh gangguan ini adalah gangguan telefon, bunyi mesin, percakapan manusia dan bunyi kenderaan. Okay. Seterusnya, contoh halangan fizikal yang lain. Okay, kita tengok gambar ni. Okay. Bunyi percakapan antara dua orang di belakang menyebabkan orang yang ketiga ni terganggu, mungkin orang bercakap. Okey. Dan jarak kita tengok jarak antara individu yang bercakap yang ni ke belakang, kemungkinan maklumat yang akan didapat kurang tepat. Okey. Dan kalau kita tengok di gambar ini, jarak antara orang yang bercakap, penghantar dan penerima adalah halangan fizikal yang jelas yang akan menjejaskan mesej daripada diterima dengan baik oleh orang yang menerima. Okey, selain pada tu bunyi muzik yang kuat, bau busuk, keadaan panas ataupun terlampau sejuk menyebabkan kita kurang fokus pada mesej. Tempat yang sempit ataupun terlampau luas menyebabkan maklumat tidak dapat sampai, ataupun alat komunikasi rosak seperti speaker ataupun mic yang rosak menyebabkan suara penghantar maklumat tidak dapat didengari oleh penerima maklumat. Okey, seterusnya kita pergi kepada halangan yang kedua iaitu halangan sosiologikal. Halangan sosiologikal timbul disebabkan perbezaan dari segi persekitaran budaya dan sosial antara seorang individu dengan individu yang lain. Jadi perbezaan itu boleh dilihat dari aspek perbezaan umur, perbezaan budaya, jantina, kaum, taraf hidup dan latar belakang pendidikan. Jadi perbezaan-perbezaan ini boleh menyebabkan kefahaman terhadap mesej akan berbeza dan banyak halangan oleh faktor budaya berlaku. Faktor budaya yang menyebabkan punca kepada halangan sosiologikal ni disebabkan perbezaan yang wujud dari segi bahasa, dari segi agama, pendidikan, sektor sosial dalam masyarakat. Okey, jadi seterusnya kita tengok contoh halangan sosiologikal. Okey. Jadi kalau kita tengok di sini perbezaan antara jantina lelaki dan perempuan mungkin akan mempengaruhi komunikasi antara dua pihak ini. Dan begitu juga kalau kita tengoklah
jarak yang terlalu dekat lelaki dan perempuan mungkin akan menjejaskan fokus terhadap mesej. Okey, kalau kita tengok di sini, okey, ini yang agak berusia dan yang ni orang muda. Perbezaan usia juga akan menjadi halangan sosiologikal dari segi memahami mesej yang disampaikan. Okey, dan kalau kita tengok dalam gambar di bawah ni pula ialah perbezaan yang jelas di sini dari segi kaum dan perbezaan dari segi kaum mungkin juga akan menjejaskan penyampaian mesej. Okey, jadi terdapat beberapa halangan sosiologikal dalam gambar-gambar ni, iaitu halangan jantina, perbezaan jantina, perbezaan umur, perbezaan budaya atau kaum, perbezaan pangkat atau status dan juga perbezaan agama. Ini antara contoh-contoh halangan fizikal yang akan timbul disebabkan wujudnya perbezaan-perbezaan ini. Okey, seterusnya halangan psikologikal. Okey, jadi halangan psikologikal ni merujuk kepada halangan yang disebabkan oleh cara berfikir yang berlainan dan tanggapan berbeza antara pengiring dan penerima. Okey, jadi tanggapan seseorang individu secara relatifnya dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, budaya, kepercayaan, ciri peribadi, okey, pengalaman hidup, emosi seseorang individu tu. Jadi dia boleh faktor yang sosiologi juga boleh mempengaruhi pula faktor psikologikal, menjadi halangan menyebabkan persepsi seseorang itu berubah, berbeza kerana faktor-faktor seperti budaya tadi. Okey, jadi kita tengok contoh contoh halangan psikologikal. Okey, kalau kita tengok gambar wajah yang pertama, okey, itu menunjukkan persepsi yang berbeza oleh antara pendengar, penerima maklumat. Dan yang kedua, dalam gambar yang kedua menunjukkan keadaan emosi semasa berkomunikasi mungkin akan menyebabkan penerimaan maklumat menjadi terjejaslah, menjadi halangan dalam penerimaan maklumat. Contohnya dia tengah stres dengan kerja, lepas tu menerima panggilan telefon yang penting mungkin, jadi ini akan mempengaruhi penerimaan maklumat semasa berkomunikasi. Okay, seterusnya kita pergi kepada halangan semantik. Halangan penggunaan perkataan yang mempunyai makna yang berbeza. Halangan wujud kerana perkataan yang digunakan mempunyai makna yang berbeza. Okey. Dan jadi semantik ni maksud dia kajian tentang makna dan pilihan perkataan. Jadi halangan wujud bila kita silap memilih perkataan yang mempunyai banyak makna, yang mana apabila kita hantar mesej, orang akan memahami maksud yang berbeza kerana perkataan yang digunakan itu mempunyai banyak makna. Okey, jadi tafsiran penerima akan berbeza. Okey, dan jadi halangan semantik ni timbul kerana kita sukar untuk memilih kata atau perkataan yang betul apabila mengucap sesuatu mesej atau menulis sesuatu mesej. Okay. Contoh halangan semantik. Jadi halangan semantik, kita tengok contoh di sinilah. Contoh kering. Kain kering. Memang kain kering, kita jemur kering. Tetapi ada juga orang menggunakan perkataan kering apabila tak ada duit. Di sini ada tulis tak ada duit. Wallet empty. Jadi bila duit kita tak ada duit, okey, digunakan juga istilah kering. Okey, beg duit aku dah kering. Jadi kering di situ bukan bermaksud tak ada air, tapi tak ada duit. Okey. Begitu juga dalam bahasa Inggeris kita dapati perkataan sinky, tempat basuh tangan, ataupun sink, tenggelam. Okey, jari, nail, ataupun mungkin juga menjadi
paku. Dan okey. Jadi kita lihat di sini contoh tempat kita lah. Perkataan selalu maksud kerak, tapi dalam dialek Kelantan bermaksud segera. Okey, ataupun daki ada dua makna, iaitu panjat dan kekotoran pada kulit. Okay. Jadi sekarang ni kita terus kepada teknik menjawab soalan. Okay. Jadi saya akan terangkan teknik menjawab soalan kita hari ini dengan menggunakan kata tugas, arahan, kata kunci, markah dan situasi. Jadi perkara-perkara ini perlu dilihat oleh pelajar apabila melihat sesuatu soalan. Okey, kita pergi kepada soalan. Contoh soalan yang pertama. Okey, soalan yang mana kita lihat sini, nyatakan 4 halangan komunikasi yang boleh berlaku dalam sesebuah organisasi. Okey, jadi kata tugasnya ialah nyatakan. Nyatakan. Okey, arahan dia ialah 4. Dia nak 4. Kata kunci dia adalah halangan komunikasi. Okey. Jadi dia nak dalam sesebuah organisasi. Maknanya bila kita jawab jawapan kita, kalau kita beri contoh, mesti dalam sesebuah organisasi. Okey. Jadi nyatakan, kata tugas nyatakan. Okey, kita cuba tengok jawapan. Nyatakan. Okey, jadi bila kita jawab, mesti ada, ini kita kenali dengan sebagai intro. Untuk BP kita kena ada intro untuk jawapan. Okey, kita ambil je daripada soalan. Okey, kita tengok. Jadi halangan dia nak 4 halangan. 1 halangan fizikal, halangan psikologikal, halangan sosiologikal, halangan semantik. Jadi kita boleh dapat 4 markah. Sebab soalan nyatakan kita tidak perlu buat huraian. Hanya begini saja jawapan yang kita nak. Jangan bazirkan masa memberi huraian lagi fakta khusus. Jadi ini adalah fakta khusus dan kita tak perlu buat huraian. Khususnya soalan nombor 2, huraikan 3 halangan komunikasi. Okey, jadi kata tugas dia huraikan. Okey, di sini arahan dia nak 3 halangan komunikasi. Okey, jadi dia nak 3. Okey, jadi bila huraikan, kita perlu nyatakan 3 fakta dan 3 huraian, iaitu 1 fakta dan setiap fakta ada 1 huraian. Sudah cukup. Ataupun mungkin contohlah. Okey, kita tengok ini intro jawapan kita. 3 halangan komunikasi ialah, okey, 1 halangan fizikal, 1 markah. Okey. Sebarang gangguan fizikal yang wujud secara terus dan nyata dalam proses komunikasi seperti bunyi bising. Okay, halangan psikologikal, halangan yang disebabkan oleh cara berfikir yang berlainan dan tanggapan berbeza antara pengiring dan penerima. Okay, 1 markah. Halangan semantik, 1 markah, iaitu halangan penggunaan perkataan yang mempunyai makna yang berbeza. Okay, dah cukup. Jadi kita di sini 1 fakta, 1 huraian. 1 fakta, 1 huraian, 1 fakta, 1 huraian. Jadi kita dapat 6 markah. Ini cukup dah, tak perlu nak beri contoh ke apa. Tapi kalau kita tak kerti nak tulis huraian, kita juga boleh beri contoh. Halangan fizikal, contoh bunyi bising. Halangan psikologikal, emosi marah semasa berkomunikasi. Halangan semantik, beri contoh perkataan daki tadi bermaksud panjat ataupun kekotoran pada kulit. Jadi tak perlu, mana kalau kita beri contoh tak perlu huraian. Kalau kita beri huraian tak perlu contoh sebab markah dia cuma 6. Okey. Selanjutnya kita pergi soalan yang ketiga. Huraikan halangan komunikasi yang berikut, semantik dan sosiologikal, 4 markah. Jadi kata kunci dia masih lagi, kata tugas dia masih lagi huraian.
Okey, halangan. Jadi halangan komunikasi kata kunci soalan, dan kita tengok di sini dia dah beri pada kita fakta. Fakta telah diberi 2 markah. Ini bermaksud pelajar perlu beri 2 huraian bagi setiap fakta yang telah diberikan ini. Okey, jadi kita tengok halangan komunikasi, intro. Okey, yang pertama, cara kita menulis jawapan, semantik. Ialah halangan penggunaan perkataan yang mempunyai makna yang berbeza atau banyak makna. Kita dapat satu huraian, dan kita beri contoh perkataan daki bermakna memanjat atau kotoran di kulit, 1 markah. Jadi kita dapat 1 markah. Okey, sorry, semantik ni tak ada markah tak ada markah. Sebab apa? Sebab dia dah diberikan dalam soalan. Jadi markah kita pada huraian yang pertama, iaitu maksud semantik dan contoh. Okey, jadi 2 markah. Okey, kita tengok pula fakta yang kedua, sosiologikal. Halangan yang disebabkan oleh perbezaan dari segi persekitaran budaya dan sosial antara seorang individu dengan individu yang lain, 1 markah. Dan kita berikan contoh perbezaan status. Okey, jadi ini contoh jawapan. Jadi contoh 1 markah, huraian 1 markah. Boleh juga kita kalau katakan tak nak beri contoh, kita beri 1 lagi huraian lah. Ini 1 lagi huraian yang berbeza, jangan sama dengan huraian yang pertama ni lah, beri huraian yang berbeza. Tapi rasanya lebih mudah kita memberi contoh. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan. Soalan yang agak panjang ni. Jelaskan 2, jadi kata kunci, kata tugas jelaskan. Arahan dia 2, kata kunci halangan komunikasi psikologikal. Di sini ada lain sikit soalan dia. Jadi jelaskan 2 halangan komunikasi psikologikal. Okey, dan di sini juga ada situasi, ada situasi diberikan. Okey. Dalam mesyuarat antara pengurus jualan dari Malaysia dengan pengarah bahagian pembelian dari Jepun berkaitan dengan kontrak pembelian. Okey, jadi kita tengok jawapan dia. Okey, jadi kita salin je ayat dalam soalan tersebut. Okey, sebagai intro. Jadi kita dia nak 2 jadi 2. Apa dia 2? Tanggapan atau persepsi yang berbeza. Okey, itu maksud bagi halangan psikologikal, iaitu perbezaan budaya dan adat resam antara pengurus jualan dari Malaysia dan pengarah belian dari Jepun menyebabkan wujud persepsi berbeza terhadap sesuatu perkara yang dibincangkan dalam mesyuarat. Okey, yang pertama ni adalah fakta yang pertama. Okey. Dan kita tengok sini, dia kata perbezaan budaya menyebabkan wujudnya persepsi yang berbeza. Okey, jadi punca berlakunya persepsi itu adalah perbezaan budaya. Dan di sini juga terus dikaitkan dengan situasi. Maka kita boleh katakan di sini dia dapat 2 markah lah. Sebab dia ada bagi huraian kepada fakta dan juga kaitan dengan situasi. Okey. Keadaan emosi ataupun emosi semasa berkomunikasi. Okey, kita tengok. Emosi yang berbeza antara pengurus jualan dan pengarah belian akan menyebabkan mereka menterjemahkan maklumat dengan maksud yang berbeza. Ataupun emosi yang berbeza menyebabkan mereka menterjemahkan maklumat dengan maksud yang berbeza. Jadi di dalam jawapan bahagian atas ini, dia bagi huraian dan juga kaitan sekaligus. Okey, dan kita tengok pengurus jualan merasa takut atau merasa terancam menyebabkan dia menterjemah mesej yang berlainan daripada apa yang pengarah belian dari Jepun nak maksudkan. Jadi dia bagi contoh lagi sekali bagaimana emosi itu mempengaruhi menjadi halangan dalam komunikasi psikologikal antara jadi halangan komunikasi psikologikal dihuraikan dengan baik di sini, dan agak panjanglah sebab kalau kita lihat di sini 2 fakta ini kita memerlukan 3 markah. Jadi fakta, huraian, dan di sini ada 2 kaitan lah. 2 kaitan. Jadi 3 markah, panjang ke pendek ke, yang penting ada 3 markah tersebut.
dan kita faham apa yang cuba disampaikan dalam jawapan. Betul lah. Jadi, terima kasih kerana menonton video di channel Cikgu Rosliza. Sebelum anda meninggalkan channel ini, sila like, subscribe and share supaya anda akan menerima video-video cikgu seterusnya dan lebih ramai orang yang dapat menonton video ini dan mendapat kebaikan daripadanya. Sekian, terima kasih.